Hai murid-murid, hari ini kita akan mempelajari cerpen tingkatan 5 hipertensi. Aiman menyusun jari jemari tangannya lurus-lurus. Jari jemari yang kurus runcing dan semacam tidak berisi itu dibawanya ke muka. Muka yang dulunya gebu dan montok kini nampak cengkong dan semacam menyimpan dendam yang tidak berhujung. Dia lantas menekuk wajah rapat-rapat. Dia cuba mengintip, mengikut ruang yang wujud di celah-celah jari jemarinya. Jelas kelihatan olehnya akan lereng bukit yang sudah tempang dan pincang, menimpai banglo di lereng bukit. Lereng bukit yang runtuh itu mengeruhkan sanubarinya. Perenungan itu memberi ruang dan kesempatan kepadanya untuk mematah-matahkan jari jemari satu persatu. Dia amat seronok mendengar bunyi ketup-ketap yang terbit daripada aksinya itu. Sebiji buah mempelan jatuh terlepap di hadapannya. Gurgur dengan tiba-tiba. Spontan, dia teringat akan Isaac Newton, saintis berbangsa Inggris itu. Jika aku lahir sezaman dengan Newton pada tahun 1642 ataupun beberapa dekad kemudian, aku pasti tidak merasa heran tentang sebab sebuah mempelan itu gurgur dengan tiba-tiba. Maksudnya, kuasa tarikan bumi. Suara lantang Cikgu Farida di muka kelas masih terngiang-ngiang di cubing telinganya. Gegentan telinga itu sudah amat bosan mendengarkan butiran yang sama terus-terusan diucapkan. Kegelisahan diriku mencairkan kesabaran sang guru, lalu terlarik segala soalan. Akil, cuba awak kaitkan teori graviti dengan alam sejagat. Nama sebenar murid lelaki yang bernama Aiman itu ialah Aiman Akil. Aiman bermaksud insan yang beriman. Akil pula bermakna yang berakal. Dia bangga akan nama itu. Objek yang terlambung di udara pasti akan jatuh ke bumi, kecuali tersangkut di dahanan unta ataupun reranting teguh. Perlahan-perlahan Aiman bangun. Newton ambil ingatkan, daya graviti dapat menetapkan kedekatan bulan dengan bumi. Maksudnya, satu lagi pernyataan terlantun daripada Cikgu Farida yang menggelari dirinya profesor kerana yang di depan P-nya murid pintar dan mempunyai IQ yang tinggi. Alam semesta sebaik-baik kejadian pada sisi Allah Ta'ala. Wajah Cikgu Farida spontan berubah, memercitkan darah amaran yang nampaknya macam tidak terkawal, tidak terbatal. Sedar akan hakikat itu, cepat-cepat Aiman membetulkan jawapannya. Kuasa graviti yang lebih besar dan kuat itu menetapkan semua planet dalam sistem suria pada kedudukan orbit masing-masing. Aiman sedar bahawa dirinya lain daripada yang lain. Dia 3 beradik. Dia yang sulung. 2 lagi adik perempuan. Adik yang tengah dinamai Fadila Fakning. Yang bongsu pula Azila Atika. Dia selalu memberontak dan marah-marah kepada suasana sekitarnya.
Tambah kurang darab dan bahagi yang muda itu pun tidak boleh jawab. Aiman mengetis sindiran kepada adik-adiknya yang sedang membuat kerja rumah. Baba, tengok abang ni, ganggu kami nak buat kerja rumah. Yang tengah selalu marah-marah terhadap sikap abangnya. Usianya muda 2 tahun daripada si abang. Dulu-dulu ketika di sekolah rendah, Aiman selalu ponteng sekolah, bosan dan jelak. Tingkahnya kepada baba dan ibu. Mengapa bosan? Tanya baba. Ibu mengeling tajam, marah akan perilaku si anak yang selalu berkontradiksi dan berkontras dengan watak babanya. Hei, kan Akil ni budak jenius, budak cerdik dan pintar. Akil dah cipta formula sendiri. Biarpun baru berusia 8 tahun, baru belajar tahun 2 tahap 1, Akil mampu menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5. Kata murid pintar itu membela diri. Dia munda-mandir di dalam kelas. Apalah kau ni, Cikyong? Masalah mudah tu pun kau tidak pandai buat. Hujung-hujung cakapnya berbunga sindiran di sebalik dedaun kemaafan. Aiman, pergi duduk di kerusi awak. Sekali lagi awak ganggu kawan, saya akan bawa awak menghadap guru besar. Cikgu kelas bersuara tegas, memberi amaran keras. Tapi dia degil. Hatinya seteguk karang di lautan. Sekeras sinar suria berkedudukan 90 darjah tepat. Baba dan ibu marah. Dendam yang bertakung sekian lama di dalam tasik hati mencair dalam detik momen yang singkat. Aiman di rotan. Ibu mengemukakan bantahan dan protes dalam hati. Spontan dia mengambil kesempatan itu untuk mewujudkan suasana halusinasi futuristik yang penuh cabaran. Disaluti persaingan kompetitif yang menyengat hebat. Bertepat tidak, dia membayangkan dirinya sudah lulus pengajian tinggi, dapat ijazah pertama dalam bidang aero angkasa. Takkan usia dianjakkan lebih sedekat ke hadapan. Cengkeman pada pokok kelapa itu turut tersentuh. Dia tidak menoleh ke bawah lagi. Tapak demi tapak tercekam dengan penuh yakin. Sedar-sedar saja dia sudah sampai di puncak. Dia lantas berpaut pada pelepah-pelepah pucuk kelapa yang masih lembut kerana masih muda. Tetapi Aiman tidak peduli. Dia menarik pelepah dan pucuk muda itu sekuat-kuatnya. Detik pelepasan kapal angkasa sudah semakin hampir menemukan titik sifar. Aiman mengurut-urut dadanya dalam bidang, gemetar dan cermas. Judaan khalayak menonton program siaran langsung itu. Adakah dia selamat berlepas dan mendarat di stesen angkasa antarabangsa? Adakah dia selamat berlepas dari stesen angkasa antarabangsa menuju planet bulan? Neil Armstrong menjadi idola anak muda awal 20-an itu selama ini. Keyakinan sebenarnya sudah sekian lama terpacak dalam sanubarinya. Angkasawan Amerika Syarikat itu menjejaki bumi pada 20 Julai 1969. Betapa dia tidak terlompat-lompat,
Kuasa graviti di bulan lebih lemah daripada kuasa graviti di bumi. Dia terus terapung-apung di udara kasa bulan tanpa udara. Pakaian angkasa lepas yang serba putih dan lengkap itu membekalinya oksigen. Di kiri dan di kanannya kelihatan pasir yang luas, terhampar persis Sahara keadaannya. Macam bumi juga, Aiman mendegus. Suara halus yang mendesah di tengah-tengah ketersaingan dirinya itu menghamparkan keinsafan dan kesayuan insaf, dan saya di tengah-tengah keluarbiasaan yang benar-benar memilukan. Dirinya semacam terpenjara ratusan tahun lamanya. Dia mau berangkat pulang dengan segera ke planet bumi. Wajah geru bapa dan ibunya bersedia hendak menyambutnya dengan hamparan tilam empuk yang gebu, persis sambutan penuh kemeriahan dan istiadat kepulangan angkasawan negara sesudah beberapa minggu di stesen angkasa antarabangsa dan kemudian beberapa minggu lagi di permukaan bulan. Tengok sekarang, dia sedang menyusun 10 jarinya. Bapa dan ibunya sedar akan perkara itu. Jari jemarinya jelas montok dan gebu, padat berisi bagai tanda perut yang tergalas secukupnya. Makanan seimbang dan amalan hidup sehat selalu menjadwali rutine hariannya di tengah-tengah keluarganya yang benggis dan kasar. Kepada Aiman, layanan seperti itu tidak wajar dilakukan terhadap dirinya. Tamparan selalu singgah di pipiku. Surat-suratnya aku menjadi gagap. Di manakah harmonisnya? Di manakah humanisnya? Mengapakah tidak dimanfaatkan saja teknologi tingkah laku? Paul Broca, pakar anatomi dan pakar antropologi berbangsa Prancis. Broca memeriksa pesakit gagap melalui pendekatan rawatan khusus dan terapi. Perkara yang lebih penting, layanan mesra berpaksikan pendekatan humanis melalui teknologi perlakuan dan sasya rupa diri. Dia hanya dapat mengucapkan satu suku kata, biarpun dia faham penuh akan pertuturan yang dilafazkan. Akhirnya, dia fase berbicara. Aiman teringat akan bisikan halus yang didengarinya ketika dia dalam ketersaingan di planet bulan melalui pentas halusinasinya. Suara gap itu mengajaknya agar lebih mendekatkan diri kepada ilahi. Jangan kau binasakan habitat semula jadi di planet bumi. Salahnya barangkali dia menganggap puncak kelapa muda sebagai kapal Soyuz yang menghantuinya sekian lama. Aiman tidak perlu akan latihan yang intensif dan istimewa itu. Baba, tidak perlu akan latihan terapi itu. Ibu, Aiman akan mengusahakannya sendiri. Aiman mengudak ke langit. Sisi-sisi awan beralat tenang. Seteduh air kolam sewaktu malam jernih. Sang surya terus setia memancarkan cahayanya. Sayup-sayup kedengaran musik berarun, lembut dan penuh makna, semacam mengobati kelukaan hatinya ketika menjenggut ke lereng cerung bukit di hadapannya.
jauh-jauh di sudut hati. Dia memanjatkan doa dan harapan ke hadrat Ilahi. Sekian, terima kasih.